subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, sama sekali pastinya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan tanda syukur kita suka mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Terima kasih kepada pihak tim ahli kuasa masjid yang berusaha memberikan keselesaan kepada kita para mu'takifin yang sentiasa hadir berhenti di rumah Allah ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada tim yang Syam dan semula tim-tim yang saya tak dapat nak sebut nama-nama mereka dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah. Dan seterusnya, saya kira kepada semua yang hadir bersusah payah datang ke Masjid Al-Khairiyah, ya, mendaki tangga, nanti menuruni gula, ya, ada lift, ya. Namun selamat datang semua dan juga rakan-rakan yang mungkin bersama kita di platform FB Masjid. FB Masjid. Baik, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama pada minggu ini dan kita sedar tak sedar dah masuk pada bulan Dhul Qa'aidah. Apa makna Dhul Qa'aidah? Pasti Ustaz, pasti. Ramli pasti. Dhu maknamu yang mempunyai, sahib syai, yang mempunyai. Sebulan ni mempunyai apa? Ya, sebulan ni dia mempunyai apa? Dia mempunyai kaidah. Jadi dia itu mempunyai kaidah. Apa itu kaidah? Kaidah adalah orang duduk. Orang duduk. Orang stay. Orang tidak ke mana-mana. Rehat ke bila. Ya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Apa? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Jadi qu'ud, mana qu'ud? Duduk. Jadi kita semua sedang qu'ud. Dulu saya duduk. Apa beza di antara qu'ud dan julus? Julus ijlis. Ijlis makna duduk. Qu'ud makna duduk. Dan Allah dalam Quran kata alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Allah kata alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa julusan wa 'ala rabbihim wa 'ala junubihim wa 'ala rabbihim. Baik, apa beza di antara qu'ud dan julus? Jadi bulan ini tak dinamakan bulan Julus. Ya. Walaupun maknanya sama. Apa makna qu'ud? Duduk. Apa makna julus? Duduk. Cuma bahasa Arab kat sini dia lebih detail. Qu'ud. Okey, saya bawa balik ayat ini. Orang yang ingat Allah. Baik, agak-agaknya Allah sedang nak bagi tahu pada kita bila Allah kata orang yang ingat Allah ini, orang yang ingat selalu ke, jarang-jarang ke, sekali-sekala macam kita. Okey, kalau itu kita faham, Allah kata alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Mana qiyam? Maknanya semasa mereka dalam urusan berdiri, tak kira berdiri sebab bekerja, berdiri sebab solat, berdiri sebab buat urusan, berdiri sebab bersemangat, berdiri qiyam. Jadi dia ingat Allah. Kemudian qu'udan,
duduk. Jadi tadi dia berdiri, dia ingat Allah. Sekarang dia qu'udan, dia sedang buat apa? Ingat Allah juga. Dia juga ingat Allah. Baik. Julus secara mutlak maknanya duduk. Qu'ud maknanya adalah duduk setelah berdiri. Katalah dia berdiri, kita kata duduk. Jadi dia duduk tu tadi dia berdiri. Dia qu'ud. Kalau julus, kita boleh mungkin tadi dia bagi, lepas tu dia orang dia bagi orang bagi dia duduk. Kalau dia bagi dia duduk, dia sebenarnya lebih tepat dia itu julus bukan qu'ud. Walaupun dia duduk, tetapi refer kepada apa perbuatan sebelumnya. Maknanya Allah nak bagi tahu orang tu ingat Allah tanpa henti. Tadi berdiri, duduk pun ingat. Kan? Bukan berdiri, lain cerita. Lepas tu duduk, lain cerita dah. Maknanya dah berdiri ingat Allah, duduk pun ingat Allah. Dah lama-lama duduk baru nak bagi kan. Ni malam nanti lah kita penat ya? Baik. So Zulqa'dah apa maknanya? Bulan yang empunya. Sebab Zul tu empunya. So yang punya tu bulan lah. Bulan tu dia empunya, dia punyai. Duduk, orang duduk. So kita tentu tanya apa maksud dia, kan? Apa maksud dia? Maksud dia adalah bagi orang-orang sakin Makkah, bagi penduduk Makkah. Ini cerita ni sebab nama itu refer kepada dia hanya kat dia kata tu kan. Kita tak buat. Tak Ustaz. Saya seorang je. Okey. Apa tadi? Orang penduduk Mekah. So penduduk Mekah, ingat just sekadar nak ingat sebab ni dah dalam rombongan haji dah pergi kan. Ada ke kita di sini yang akan pergi? Banyak. Ada. Ramai. Ada di sini. Ada di sini. Cikgu ada tak cikgu? Angkat tangan. Oh, insya-Allah. Hajat mabrur. Semalam pun ada berangkat suami isteri. Allah hajat mabrur. Amin. Allahumma lahum ya hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa tijara wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura an tuyassira. Ya Allah mudahkan semua urusan al-umur dhihaban wa iyaba, sepanjang urusan pergi qiyam di sana wa iyaba dan balik insyaallah semuanya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Irsillah ya Allah, hantarlah kepada mereka malaikat penjaga ya Allah, al-hafazah penjaga yang kewakilkan wakil lahum ya Allah, agar segala fitnah, perkara tak baik, bala bencana, malapetaka, kemalangan, penyakit dijauhkan daripada mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi Zulqa'dah merujuk kepada orang Mekah. Ni orang Mekah. Dan saya tadi saya sebutkan bahawa sebab haji di zaman jahiliyah ada 3 cara haji. Dulu saya dah sebut dalam kelas kan. Tak payah nak cerita lah nanti panjang lah. Ya. Jangan juga. Lagi kata ustaz ni tengok kami dah buku tak buka. Malah saya juga kan. Tak apa nanti insyaAllah. Ni nak masuk Zulqa'dah saja, nak cerita Zulqa'dah saja. Baik, nanti kita cerita tentang ada sudah sebut dah tentang al-tus, cara haji zaman jahiliyah. So ada orang dalam konteks haji itu orang yang memang penduduk Mekah punya cara haji. Kan? Biasa nak dengar hadis Nabi al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, sedangkan bukan wukuf itu saja haji. Tawaf haji, sa'i haji, tahallul haji. Kemudian ada wajib-wajib haji, ada pula kita kena bermabit. Tetapi Nabi sebut al-hajju Arafah. Baik, kenapa? Sebab nak refer kepada orang-orang Arab yang duduk di Mekah, yang cara haji mereka tak sama dulu ketika jahiliyah. Sebab mereka duduk Mekah di tanah haram, mereka tak boleh keluar daripada tanah haram, maka mereka punya wukuf bukan di Arafah
tetapi wukuf mereka di Muzdalifah. Jadi sebab tu Nabi nak bagi tahu bahawa haji itu bukan kamu wukuf di tanah haram, tapi kamu kena keluar daripada tanah haram. Kamu kena keluar daripada tanah haram, dan tempat yang keluar itu namanya Arafah. Ya, Arafah. Baik. Jadi orang Mekah zaman jahiliyah dulu, bila sampai bulan ini, maka bulan ini mengikat mereka, menjadikan mereka tidak ke mana-mana, sebab mereka prepare untuk bulan harapan. Jadi bulan harapan mereka bulan apa? Bulan yang mempunyai haji. Mana haji itu mesti pada bulan itu. Ya, pada bulan itu, maka bulan ini orang qaid. Ya, orang tak mana-mana. Maknanya kalau nak jumpa orang Mekah, memang dia hari dia. Jadi kalau siapa orang luar nak jumpa orang Mekah, memang tak ke mana-mana. Kalau tidak, biasanya outstation, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tetapi bila bulan ini, mereka akan duduk menunggu dan kaedah di rumah masing-masing. Ya, kalau seolah-olah macam kita time cuti kan, cuti raya kan, menunggu kereta-kereta kat rumah kan, sebab orang balik kampung kan contohnya. Jadi macam itulah ketika Zulkaidah, orang berputar-putar penuh tertambat dan kemudian orang tak ke mana-mana. Maka kerana itu keadaan senario fenomenanya, maka ketika zaman Tok Nabi yang keberapa, ingat masih ingat? 7, hebatnya. Saya dah lupa. Ya, Tok Nabi yang ke-7 bernama Kilah, ya, telah membincangkan dan lahirlah nama Zulkaidah. Baik, itu lebih kurang lah. Dia sekarang kata apa? Tak tahu tu tak apa, tapi tahu mungkin juga kan. Baik, jom kita sambung perbincangan. Ya. Julus just duduk saja. Ya. Dan julus itu tak julus itu makna umum, dia duduk. Tapi itu duduk setelah berdiri. Ya. Jadi julus makna duduk. Jadi kalau kata haluki ana jalisun, boleh je cerita ana jalisun. Tapi kalaulah mungkin kita nak bagi tahu Pak tadi aku berdiri lama, ana qa'idun, ana qa'idatun. Ya. Ya. Tak ada. Bukan ibadat. Just keadaan pada masa itu. Ya, orang duduk. Boleh. Okey, jadi alhamdulillah semuanya dalam keadaan duduk selesa, nampak kan? Sebab tak heran namanya Zulkaidah. Tapi janganlah pula kita pun sama, orang nak tak outstation ni sebab Zulkaidah. Jadi seperti bulan ni nak tak nak outstation. Baik, balik dia iya bentuk tu insya-Allah kan. Durian dah berbuah ke? Bunga. Setiap kali tanya. Tanya sekali Ustaz dah habis dah musim. Jadi nak maintain tanya bunga sampai putik-putik sampai buah-buah sampai jadi wajib tu ingatkan saya. Jom kita sambung perbincangan kita daripada suratul Waqiah pada ayat 15 last kali. kalau ikut catatan Fadli, dia kata 15. Korobin. 17, 15. Okey. 27. Tu yang kita putus minggu sudah kot ya. Kita putuskan pada minggu sudah sebab tu khilaf sangat. Kita berlompat terus ke 27. Okey. Okeylah, saya bagi tahu gambaran dulu ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kuntum azwajan thalatha 7 ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, iaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan. Ma ashabu adalah alangkah mulianya ya, golongan kanan. Ma li ta'ajjubi ya, ada ma tu alangkah mulianya. Ma ajmalu hadzal masjid, kata ma ajmal hadzal masjid, alangkah cantiknya masjid ini ya. Ma azka ra'yuk ya,
Alangkah bijaknya pandangan engkau. Ma dalam bahasa Arab ada keadaan memberi makna ta'ajjub. So, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Alangkah hebatnya ya. Alangkah mulianya golongan maimanah. Wa ashabul mash'amah. Lawan dia adalah mash'amah. Ma ashabul mash'amah. Alangkah sengsaranya golongan mash'amah. Okey. Kemudian kita nak pergi. Ulaikal muqarrabun. Mereka itu golongan yang kanan tadi ada kelompok mereka adalah daripada orang yang muqarrabun. Amin. Amin perlahan. Amin. Amin. Buat sana. Orang kuat. Okey. Orang ini ya fi jannatin na'im ya. Pada syurga yang okey. Sulatun. Okey, kita dah masuk lagi je. Sulatun sebab dah berpisah-pisah perbincangan kita. Sebahagian segolongan besar daripada orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil daripada orang yang terkemudian. Baik, siapa dia? Sebab manusia ni dengan kebaikan itu sendiri, sama ada dalam tafsir ada kata orang dulu ataupun orang umat kemudian ataupun golongan as-sabiqun al-awwalun di kalangan Nabi ataupun golongan orang yang terkemudian daripada umat Nabi. Baik, secara umum manusia ni memang ada dua kelompok. Dan kita harap ya Allah jadilah kami pada kelompok jadilah kami pada kelompok pertama. Siapa kelompok pertama? Kalau dia dengar benda baik, dia akan terus buat. Itu ciri-ciri kalau kita tengok yang as-sabiqun al-ulaika muqarrabun. Ya, memang ada manusia yang memang dia memang ternanti-nanti apa benda baik, dan bila benda baik dia akan jadi nombor satu buat. Dan ada kelompok yang manusia ni dia buat juga tapi dia tunggu luksi-luksi. Ya, tengok dulu, dia kata nanti saya tengok keadaan dulu, dan kalau okey, everything okey, I follow. Ini kelompok yang kedua. Baik juga tapi tak sama kan yang pertama. Sebab yang pertama tu memang dia punya mindset dia. Memang kalau benda baik aku nombor satu, tak kira apa risiko yang perlu aku tepani, aku akan buat. Jadi memang begitu. Jadi sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Maknanya kelompok yang banyak daripada kelompok yang memang kalau benda baik dia memang buat dulu. Sebab tu para mufassir ada menyebutkan bahawa sullah ini, kelompok yang banyak ni tak kira walaupun di akhir zaman yang kalau masjid dia paling awal. Ya. Yes. Tengok. Jagalah hati. Sebab kan saya nampak tadi kan. Tengok. Jadi kadang-kadang jagalah hati kan. Aku tu main cepat kan. Jadi kadang-kadang tu macam tahan aku tapi biar supaya dia lambat tu dia tak jaga kecil hati. Kan? Jadi kelompok-kelompok yang walaupun sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin ini wa qalilun minal akhirin ini, memang kelompok ini satu bahagian menyatakan bahawa tak kira lah walaupun di akhir zaman, tetapi kalau mereka itu di hadapan apabila melakukan sebarang kebaikan, maka mereka berada pada kelompok ini insya-Allah. Ya. Baik. Dan Allah mula cerita pada ayat 15 tadi, mulalah Allah mula menceritakan ala sururim mawduna, tentang duduk di atas kebesaran yang terbuat yang kita cerita sebenarnya kerusi-kerusi yang tahta-tahta kebesaran yang daripada emas, daripada permata yang tulen, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, sambil berbaring, sambil muttaqi bersandar di atasnya dalam keadaan mutaqabilin. Ya, mereka itu maknanya sentiasa dengan pasangan, ya, sentiasa dengan orang, sentiasa sebab antara ni just ulang balik je. Kita ni insan kan? Kenapa manusia dinamakan insan? Satu lagi. Insan. Kenapa kita nisian? Yang kedua. Konteks ayat. Dinamakan manusia tadi kerana lupa. Sebab lupa tu perlu kan. Dan yang kedua adalah kerana yang kedua adalah dari kalimah anis.
Yang pertama, lupa daripada nisyan. Yang kedua, daripada kalimah anis. Apa makna anis? Ada nama anis ni kan? Anisa ke anis kan? Kalau saya terangkan ni marah. Baiklah saya menerangkan nama saya kan? Ada? Ada. Baik. Anis maknanya adalah jina. Jina. Mudah enam. Mudah enam. Jina. Mudah apa? Mudah? Jina. Mudah enam. Ngam. Mudah ngam. Itu manusia. Saya sebut jinak ni tak ada nak faham kan. Jinak tu maksudnya seorang yang mudah rapat dengan orang. Ya, mudah rapat dengan orang. Sebab tu orang selalu hubungi kita. Sebab mudah rapat lah tu. Kalau macam saya mungkin tak berapa jinak sebab call pun sudah silent. Jadi anis bukan anis. Jinak pun maksudnya kita ni memang hidup untuk bersosial. Interaksi. Memang kita hidup ni sebab itulah yang paling teruk. Kenapa orang tu dihukum penjara? Apa hal pasal penjara? Penjara boleh makan, penjara boleh minum. Apa yang tak dalam penjara? Sosial. Tak boleh bersosial. Sebab fitrah manusia dia mesti nak interaksi, dia nak bersosial. Sedangkan penjara bukannya kalau kena sebat tu lain sebat. Tapi penjara, sebab tu penjara sejak zaman dulu menjadi hukuman. Kerana apa? Sebab dia satu yang menyakitkan manusia. Satu yang menyakitkan manusia. Apa yang sakit ni? Sebab manusia hanya tak boleh berhubung. So manusia dididik kerana itu sifat asasnya. Maka Allah menyebutkan tentang ahli syurga, tentang nikmat asas mereka. So sifat asasnya adalah anis, jina. Maka Allah teruskan muttaqin 'alaiha mutaqabilin. Taqabil. Kita tahu kalimah taqabala ya. Taqabala Yutaqabilu. ya. Taqabala mana taqabala? Taqabala adalah dua orang yang berhadap-hadapan. Taqabala yataqabal taqabulan, mutaqabilun mutaqabalun mutaqabala, taqabal mutaqabal mutaqabal, tafa'ala yatafa'al tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'ilun tafa'al, la tatafa'al mutafa'al mutafa'al. Maknanya bila ayat itu nak menunjukkan dua bainal isnain, ya, maka mesti ada tak dan tak ditambah, dan pada lepas ain fa fi'il ada satu alif tafa'ala. Ya, baik. Jadi makna nak cerita kat sini tu buat tanda fat utamanya. Jangan nanti lepas pula fat. Penting tu. Kenapa? Sebab di situ adalah nikmat asas kepada sifat asas manusia, yang asal manusia adalah berinteraksi. Ya, boleh je Allah cerita dia seorang-seorang dalam syurga? Tak. Allah tak cerita sebab kalau seorang-seorang tak capai lagi maksud manusia yang sifatnya adalah insan sosial. Manusia adalah insan sosial. Kenapa? Kalau tanya kenapa? Sebab manusia, nama mereka sendiri. Cuba bayang, dalam bahasa Arab, nama manusia itu sendiri insan. Ya, dari ambil daripada kalimah apa tadi? Anis. Okey, sekali lagi saya nak tanya. Insan daripada kalimah apa? Nisyan. Satu lagi? Nisyan. Anis. Satu lagi? Anis. Nasya. Satu lagi? Anis. Terima kasih. Lepas ni akan datang kalau tanya itu jawapannya. Okey. Kemudian yaqufu 'alaihi bildanul mukhalladun. Ya. Maknanya yang menjadi kerisauan apabila pada orang kaya, pada negara maju, pada kita sekarang, apa dia? Kalau kita ni nak membangunkan Gombak ni menjadi negara, menjadi satu tempat yang begitu hebat. Apa yang kita fikirkan? Apa? Siapa yang nak turun bangunkan? Siapa nak buat bangunan? Siapa nak serve? Siapa? Masalah buruh. Masalah buruh yang bermain dalam kepala bila kita ada macam-macam benda. Dan cuba bayang lepas PKP, kenapa hotel hanya buka di Mekah sendiri hanya buka 25%? Kenapa di hotel kita hanya buka 50%?
Bahkan sampai sekarang tanya kepada dia punya pengusaha, jawapannya adalah tak ada manpower, tak ada pekerja. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa takut nanti kan semua dah masuk syurga, semua dah dapat nikmat, siapa nak serve kita? Kalau di dunia kita boleh panggil mungkin daripada negara lain, ataupun mungkin daripada kampung-kampung yang susah, mungkin mereka menjadi pelayan-pelayan kita, mereka menjadi pembantu-pembantu kita, mereka buat baik. Allah Subhanahu Wa Taala terus bagi tahu yaqufu alaihim bildan, ya, maknanya yang akan melayan kalian, ya, yang akan melayan kalian adalah yang akan yaqufu alaihim. Maksudnya yaquf itu daripada kalimah tawaf. Yatuf daripada kalimah tawaf. Tawaf maksudnya adalah in charge. Yang in charge kamu adalah, ke atas kamu adalah wildan, mukhalladun wildan. Maknanya yang dari kalimah walad. Walad ni budak-budak muda. Yang mukhalladun, yang kekal mudanya, tak akan sampai duduk kan lama, duduk berjuta-juta tahun, nanti nak buat pengambilan tahu. Sebab yang muda tu dah tua. Jadi kita jadi risau lah. Ramai yang syurga dah berrisau sekarang, macam mana nak cari nak tuai orang nanti dah. Wildan mukhalladun, budak yang sama akan kekal sampai bila-bila di sini. Ini semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bi aqwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in, dengan membawa gelas, cerek, piala, ya, minuman yang diambil daripada sungai-sungai yang mengalir. Min ma'in maknanya daripada ain. Ain itu adalah maksudnya adalah air, mata air yang mengalir. La yusaddauna anha wa la yunjifun. Ini doa juga orang kata untuk orang yang pening kepala kan. Ulama kata kalau siapa pening kepala baca ayat ni, sebab ayat ini menceritakan tentang keadaan dalam syurga nanti. La yusadda di mana pening, ya, pening. Kita pun ada tadi ada yang datang dari makan Panadol lah, baca la yusaddauna anha wa la yunzifun, dan tidak akan merasa pening kerananya yang diedarkan sebentar tadi, wa la yunzifun. Hari ini ada minuman keras. Saya dulu ada tengok satu, tapi segan nak cakap kan. Dulu ada cerita X-File. Okay. Dan ketika dia talk cerita tu, dia buat survey kepada anak-anak gadis di Amerika. Kalau kamu besar, kamu nak jadi apa? Jadi semua dia orang dia kerana cerita ngetop. Jadi dia punya ambisi, dia ambition, cita-cita dia adalah nak jadi perempuan. Sebab dalam perempuan tu memang sebab kenama sekali. Agent sekali. Saya bayar sebab tunjuk saya. Agent sekali. Gillian Anderson kan? Boleh ke saya nak cerita ni? Boleh kan? Itu asal Muazzi belakang. Rehat je, janganlah kan. Baik. Kan, kita santai je. Nama Aziz kan? Maknanya communicate, mudah, okey. So, apa yang saya nak cerita ni adalah, memang dia hebat, dia lah. Macam tak hebat, dalam cerita tu bukan lelaki jadi terkejam. Makhluk asing di bantainya. Maknanya makhluk asing pun dia boleh lawan macam tu. Maknanya memang hebat. Sekali ni kan. Siapa tadi dia punya kawan dia? Mulder. Agent Mulder. Tetapi dalam realiti kehidupan, agent sekali adalah seorang pemabuk, alkoholik. Dan dengan sebab mabuk dia itu, biasa orang tengok dia tidur dalam longkang depan rumah dia. So kalau betul-betul tengok ke X-File memang nak jadi contoh. Tapi kalau tengok gambar dia dengan tak semuanya, dengan maksud bukan kata tidak, tetapi sebab nak buat analisa, just untuk analisa, yang tidak merendahkan mana hamba Allah. Ya, cuba bayang kalau tidur dalam longkang, dalam keadaan, ya, maaf cakap, ya, orang cerita orang mabuk ni, ya, maaf saya, ya, wang air kecil, wang air besar kadang-kadang macam tu. Wang air kecil, wang air besar, ya, macam tu saja. Maknanya dalam pakai-pakai macam tu saja orang mabuk.
Jadi maknanya, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala terus menyebutkan bahawa la yasaddaquna anha wa la yunzifun. Oh, kalau macam tu nanti kita minum, jadi aja sekali. Nanti tidur di longkang di sana. Dah, Allah kata la yasaddaquna anha wa la yunzifun. La yasaddaq. Maknanya minuman yang hanya ada lazat tetapi tidak ada fitnah, mabuk, pedih. Jadi Allah hanya mengambil yang terbaik dalam syurga. Jadi sebab tu bila saya tengok ada juga di kalangan mereka yang bincangkan ayat ini, yang menyatakan dalam hidup ni memang kita kena belajar mengambil sebab biasanya kalau kita tengok orang yang sanggup bersabar untuk tidak minum khamar di dunia, alhamdulillah kita semua alhamdulillah lah, saya kira tidak minum khamar. Sebab dalam satu hadis menyatakan bahawa untuk masuk ke neraka cukup dengan hanya setitis khamar yang kita minum. Untuk masuk dalam neraka tak payah banyak sampai mabuk dah. Kita minum waliyazbillah setitis khamar itu sudah cukup menjadikan orang itu wajib ke neraka. Dengan rahmat Allah keluarkan. Maknanya orang yang kalau dia nak minum khamar di surga, sebab zaman kita tahulah zaman sahabat Nabi kan, zaman sahabat Nabi mereka ialah bangsa yang memang sangat terkenal dengan pemabuk. Bahkan sebab itulah kita tahulah pengharaman khamar itu berperingkat-peringkat. Cara Quran, walaupun Quran itu sifatnya adalah mutlak, tetapi cara kaedahnya adalah turun cara berperingkat-peringkat. Boleh minum tapi jangan solat. Maknanya minumlah. Maksudnya cuma bayang minum solat 5 kali. So maknanya jangan minum sebelum solat. Kalau nak fikir sakit nak solat tak boleh minum lebih kurang dalam, sebab mabuk tu makan masa lebih kurang dalam 1 jam lah kata Maknanya kena minum sejam sebelum. So kalau solat kena waktu, menjadikan mereka dah mula tak boleh minum banyak sebab sakit alamak lagi sejam. Ini bahasa kita dia sejam macam ni. Jadi tak boleh mabuk dah. Jadi nak minum tak boleh hold dulu. Nanti lepas solat baru minum. Jadi daripada yang sebelum tu minum ikut suka sekarang dah jadi sikit Sehinggalah akhirnya pengharaman secara mutlak. Sebab dah biasa dah, benda tu dah biasa dah. Orang ada kekuatan untuk hold. Masalah manusia adalah tak ada kekuatan untuk hold. Once kita nak, kita nak. Bila kita nak marah, kita marah. Kita tak pernah belajar supaya bila nak marah, kita hold. Once kita nak marah, kita hold. Kita dah ada kekuatan untuk membuang marah yang mazmumah. Bila kita rasa nak dengki orang, kita hold. No, jangan dengki. Okey je. Terima je. Maka pada ketika itu kita akan ada kekuatan untuk membuang semua. Baik, itu proses. Sebenarnya itu adalah proses. Baik. Jadi apabila kita masuk balik ke bab ini, maknanya la yusaddaquna anha, kita kena tahu memilih, mengambil benda yang baik, meninggalkan yang buruk daripada satu benda itu sendiri. Sebab itu dalam Quran pun sendiri menyatakan bahawa arak itu ada manfaat tetapi mudaratnya banyak. Bukan satu benda yang mutlak tak ada manfaat, ada manfaat tetapi manfaatnya kalah berbanding dengan mudarat yang dibawa olehnya. Jadi sebab itu kita dalam hidup ni memang betul-betul lah nak mengambil manfaat, menolak mudarat. Itu bukan senang bukan senang. Dan ini kena latihan. Kadang-kadang orang marah kita. Apa kita kena buat? Senyum. Nampak tak? Saya cakap tadi, dalam hidup kita kena belajar mengambil manfaat, menolak mudarat. Bila orang marah kita, sebenarnya ada benda yang kita kena tengok apa yang dia marah. Jangan buat, jangan tolak, jangan buat dia, jangan buat bodoh. Dia bisa ada mesej yang tidak sampai. Mungkin disebabkan kerana kalau kita bekerja, kita lewat, bos kita marah. Kalau kita buat bodoh je, memang tak sampai mesej. Maka sebab tu nak mengambil apa yang tidak sampai sebenarnya. Oh, sebab aku ni lambat. Oh, aku ni kerja tak complete. Oh, kena ambil dulu. Tetapi apa yang kita kena buat? Kita kena buat. Sebab dia datang sekali. Dia bagi maklumat, tetapi datang sekali dengan emosi dia. So, apa yang kita kena buat? Mengambil maklumat dia, membuang emosi dia.
membuang emosi dia kat kita. Sebab emosi tersebut kalau kita tak terima dia, kita tak sakit. Tetapi sebab kita terima emosi itu sekali, bukan hanya maklumat. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi negara asing, kita dengar dia maki hampa, kita tak faham, sakit hati tak? Kita tak faham, kita gelap kan? Tapi kalau dia cakap Melayu, menunjukkan bukan apa yang dia sampai, tapi apa yang kita terima. Sebab kita faham. Maka sebab tu ni latihan yang susah. Itu saya cakap pada diri saya sendiri lah. Bila orang marah, bila orang tak berhati, jangan buang semua. Ambil apa itu nak sampaikan. Sebab di sana ada mungkin benda betul. Ada benda betul sebenarnya. Ya, ada benda betul. Kita tersalah, orang marah. Yang orang marah tersebut ambil. Tetapi emosi dia jangan ambil. Sebab once kita ambil emosi, kita sakit. Dan sakit tu kadang setahun, 2 tahun. Dia marah je kat kita dah tahun 2003. Tapi 2023 masih lagi tergiang-giang. Kenapa? Sebab kita simpan. Sebab manusia ni boleh menyimpan dia memori. Sebab tu yang tu kena lupa. Sebab tu manusia dia kena lupa. Apa dia kena lupa? Kesakitan emosi. Kesakitan emosi memang kena lupa. Maklumat kena ambil. Okey. Itulah dia dalam kehidupan kita. Suami kita ke. So boleh cakap, jangan buang semua, jangan buat bodoh je. Ambil dulu. Ada rest tu, marah, maki, tinggi suara, ketua urat semua tu, just kita layan yang baik dan yang tak lagi. Lupakan diri. Ustaz, apa tips nak buang emosi tu? Apa tips Nak buang nak emosi. terima tapi nak buang emosi tu? Ada cadangan macam mana? Okey, bagaimana kita nak ini kita cakap kita sembang bukan nak ajar. Kita sembang saya semujahadah benda yang sama. Ya, dalam kehidupan kita akan bukan semudah itu kan? Bukan semudah itu. Tetapi tidak mustahil. Ada orang yang master benda ni dan dia rasa happy dalam hidup. Sebab dia boleh master bahawa membuang orang punya emosi yang tak sepatutnya. Okey, dia boleh berlaku pada masa dia datang. Bila satu-satu benda datang pada kita yang tak baik, kita ada 6 saat yang kita kena kontrol. 6 critical second. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dalam 6 saat inilah kadang-kadang kita respon balik yang menyebabkan keadaan lain itu. 6 saat kita tak kontrol dan kita tak sedar boleh kontrol. So kita ada 6 saat yang sangat berguna dalam hidup ni. Ada 6 saat. Dalam suami isteri ya, ramai kadang-kadang dalam hubungan kadang-kadang jadi masalah. Bukan kenapa, sebab mereka tak master 6 saat. Ya, 6 saat tersebut. So dalam 6 saat tersebut untuk kita, sebab kita tak nak ubah orang. Itu problem dia. Kita tak boleh ubah orang. Kita hanya boleh ubah kita. Ya. Memang kita nak ubah orang, tapi memang bukan itu peraturan alam. Baik. So ingat 6 saat. So bila 6 saat kita kena tahu menggunakan 6 saat ketika emosi itu datang. As-sabru 'inda sadmatil ula, kata Nabi. Sabar itu adalah ketika hentaman. Dan hentaman tersebut sebenarnya hentaman awal. Dalam bahasa ini kita sebut 6 saat. 6 saat. So dalam 6 saat inilah kita kena tahu kontrol diri kita, kontrol emosi kita. Kita tahu. Dan bagaimana, sebab manusia ni yang kawalnya satu akal, satu emosi. Dan satu lagi yang lebih dalam adalah dia punya spirit, hati dia. So akal dan emosi ni yang cepat. Baik. Apabila 6 saat kita kontrol, apa yang kita kena kontrol? So jangan bagi emosi kita merespon pada emosi orang lain. Jangan emosi dengan emosi. So pada setiap masa mesti bagi akal yang berhadapan dengan emosi. Tapi saya cerita dulu. Okey? Dia bagi emosi, jangan emosi kita yang sama. So pada 6 saat adalah waktu kritikal untuk kita pastikan bahawa dalam emosi datang yang sabut adalah akal kita. Ya. Yang emotional, akal disebut apa? Rasional. Rasio. Sebab akal bahasa Latin bermaksud rasio. Rasio itu akal.
So bila semua rasional, so maknanya bila, sebab tu tadi kita kata ada dia cakap tu baik, sebenarnya itu adalah rasio. Maknanya rasio akal kita yang menilai. Okey. Dan ada beberapa cara lah, ini kaedah untuk kita jangan bagi supaya emosi itu yang sangkut emosi. Ingat ya, jangan emosi sangkut emosi, akal sangkut emosi. Sebab itu Nabi ajar, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, kalau kita kira daripada berdiri ke duduk, Allah nak kontrol nafsu. Nak kontrol, sebab kita take time. Sebab masa ni kadang-kadang kita kena buy time, kita kena beli masa. So daripada berdiri, ni marah ni punya dah contoh marah tak kan, kita pun duduk ya. So ambil masa duduk. Sebenarnya kita sedang meletakkan luapan emosi kita tu dia teralih sekejap. So bila teralih, maknanya kita sedang engage dengan akal balik. So kita takut. Yang paling bahayanya adalah emosi dibalas dengan emosi tu je. Ya. So make sure that ketika emotion, maka akal kita. So bagaimana akal? So kita buat sedikit macam tadi lah. Kalau kita duduk, apa buat? Berdiri. Kalau kita duduk, kita berdiri. Takkan nak bagi kat pejabat kan, dia bos malam, dia boleh menawar ni, kenapa itu orang ni? Boleh bagi. Tapi sebenarnya menentukan position. Dan kemudian kalau kita itu lagi apa Nabi ajar, berwudu. So bila berwudu, maksudnya apa sedang buat? Maknanya kita sedang marah. Dan kemudian bila kita berwudu, the best lah. Sebab wudu memang tengok dia punya masa dia. Dan kemudian dengan elemen airnya ya? Dengan elemen air, maka ini semua Masya Allah membantu. Baik, jadi sebab itu kita kena tahu untuk divertkan fokus emosi. So emosi kita sedang begini, tetapi kita divert. Apa berdivert? Buat aktiviti yang tadi kita katakan ya? Buat aktiviti untuk long term, lepas masa tersebut. Macam saya katakanlah sebab akal manusia memang Allah buat memang untuk melupa. Sebab itu nama manusia lupa itu bukan sekadar bahasa Arab, tetapi memang secara biologinya memang kita ni memang ada potensi untuk melupa ya? Dan sebab itulah kita bila untuk lepas waktu kritikal tersebut, maka kita latih untuk lupa. Saya pernah sebutkan kelas kita kan, antara cara yang saya suka buat dan saya beritahu kawan-kawan yang katakanlah orang marah dan kita sakit hati, dia lepas event, lepas acara, maknanya balik rumah seorang kan, suami dah sambut motor dah, kita juga ikan talapia tu tinggal tulang tak maju goreng tu kan. So apa yang kita kena buat, kena shift, kita buat mind shifting, ubah kita punya kalau rasa nak datang fikiran tersebut. Saya ajar dalam konteks kita lah. Dalam konteks kita, ingat saja kita sedekah Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Ingat dia datang, baca Al-Fatihah ya, ingat datang. Dan saya sebut ni pada terutama orang yang saya sebut ni sebenarnya pada orang yang meninggal, suami dia nak move on dan dia sakit sangat, keluarga tak boleh. So saya katakan bahawa sebenarnya yang sesakit itu ialah syaitan sedang mempergunakan benda tersebut untuk jahanamkan kita. Ingat itu bagus, tetapi ingat bersama dengan emosi tak terkendali menjadikan kita hilang tenaga, disyak tenaga kita, dia habis, rasa lemah, rasa tak akan nak buat apa, rasa tak ada mood. Semua itu adalah kesan daripada destruction dia punya, kita punya energi yang ada. Maka pada ketika itu kita pun nak buat dengan cepat ya. Kita buat apa dia? Once nak ingat, tak kira pada awal yang positif ke, yang best ke, yang indah ke, just ingat saja Al-Fatihah. Ingat saja Al-Fatihah. Sebenarnya dalam dalaman berlaku ialah kita sedang letak ke bawah dia punya memori itu, dan nanti akan ada protein yang Allah buat dalam akal kita. Apabila satu benda itu tak selalu dia refresh, maka dia akan di-delete. So, dia akan delete yang sakit. Akhir sekali, setelah kita okey, kita ingat kita tak bersalah. Setelah kita okey. Jadi sebab itu dia adalah
Dia punya kata kuncinya adalah aktiviti yang kita buat untuk supaya kita tidak melayan emosi. Dia punya tu kan. So kalau kita ada aktiviti untuk tak layan emosi, buat satu benda, ya. Sebab tu dalam praktik, kalau kita rasa tak best, nak duduk tak boleh, kita cakap kita duduk tiba kan. So just boleh alih dalam 1 inci. Ya. Nanti kita alih 1 inci tak nampak kan. Ya. Ataupun gerakkan sedikit ya tangan kita untuk saya. Okey, jadi macam tu lah lebih kurang. Nantilah ini bukan cerita pasal ibu macam training lah pula kan. Ni just nak cerita tak mabuk je. Okey. Okey ya. Dan ayat 20 tentang buah-buahan. Kalau tadi tentang apa ni, tentang tak mabuk dengan minuman tadi, sekarang wafatkan hati mimma yatakhayyarun. Ya, dan buah-buahan daripada jenis yang yatakhayyar, yang mereka pilih. Ya. Dan kemudian walahmi tayrin mimma yashtahun, maknanya daripada laham tayr mimma yashtahun, daripada makanan daripada daging yang sangat lazat yang mereka inginkan. So apa yang mereka pilih, apa yang mereka ingin, kesimpulannya semua adalah syurga. Kemudian wahurun in, dan kemudian adalah bidadari yang cantik parasnya, ka'amthali lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang disimpan dan sebaik-baik. Ya. Baik, dan dulu kita dah cerita, saya yakin dalam kelas kita saya dah ceritakan bahawa sebenarnya wahai para isteri, jangan rasa kecil hati kerana apabila dibandingkan. Sebab Ummu Salamah tanya Nabi, bila tanya dia tengok ni kami kat mana. Nanti kalau ada suami tengok turun in kat amthal lu'lu'il maknun, so kami ni kat mana dalam syurga, nempel juga. Ya. Nabi menerangkan tentang antara isteri yang masuk syurga, amin ya Allah, dan bidadari. Ya, dalam satu riwayat ni macam saya katalah ya, sebab ni payah ni pertandingan Ratu Cantik kan. Ratu Cantik nombor 1 dengan nombor 2, markah ni beza lah. Beza banyak ke tak? Oh, point. Bagi markah nombor 1. Katalah 99. Yang kedua tu 98 point. 9. So dia miss adalah kadang-kadang 0.1 je. Payah. So beza antara bidadari dengan isteri berapa poin? Kita tengok buat dia bagi ya. Banyak ke sikit? Banyak-banyak. 1, 2. Baik, kata Nabi, antara isteri dan bidadari cantik dia beza adalah 70,000 darjat. 70,000 darjat. Bukan poin-poin. So maknanya Masya Allah ya. Memang. Dan yang saya sebut je lah tadi ya, antara yang teruja dalam syurga nanti ialah sebab manusia akan dicantikkan ke tahap wajah ahli syurga, sedangkan wajah dia macam ni sekarang. So biasa dah kita tengok di Korea di cover kan, yang buat macam muka tu kan, daripada muka atau apa-apa, buat operation, plastic surgery, keluar jadi macam tu, cantik. Pernah tengok dah? Pernah tahu dah ni benda ni? Dan bukan suruh buat, tak kan? Tapi daripada muka macam ni, before, after, ya Allah cantiknya, macam getis kan? Memang getis lah. Daripada apa-apa kan? So wajah manusia bila masuk syurga dia akan ada before after. Dia bila after tu Masya Allah cantik dengan form wajah muka kita sekarang. Tak perlu pinjam muka orang lain, Angelina Jolie, Catherine Zeta-Jones. Tak. Dengan muka yang ada sekarang, dengan form yang sama, tetapi cantiknya ya Allah. Dan sebab kalau kita tengok kan, dia minta maaf nanti sembang sampai kan. Kata
telah sabda muka tadi saya sebutkan. Dah, yang tadi ni. Ni yang tadi saya sebut nama artis dia. Angelina Jolie. Angelina. Kecerdas Dia pun sedap-sedap kan. Rinzi. Ada keluar masjid cerita tentang apa. Ya Allah bagilah dia hidayah. Jadikanlah dia seorang Islam, Muslimah, mukminah, muti'ah ya Allah. Ya. Sebut bukan sebut dan doa supaya dia masuk Islam. Ramai kan? Kita tengok sekali ramai di barat yang artis masuk Islam. Ya. Kita tengok kejut ya Allah. Baik nak ceritanya. Muka macam dia, tetapi tak macam dia. Tapi hulu sikit. Ada tak? Form dia macam muka form Angelina Jolie tapi tak lebih cantik. Ada lagi muka form macam Angelina Jolie tapi orang bukan orang lain. Tapi muka dia. Okey, maknanya nak bagi tahu bahawa form yang sama akan berubah boleh jadi macam tu. So, dalam syurga form kita juga. Tetapi before, nanti bila masuk syurga, masya-Allah cantiknya. Cantiknya. Ya. Ya Allah, saya harap jumpa lagi yang di sini nanti ya Allah. Rezeki kami ya Allah. Dan masa tu memang saya rasa tak kenal lah. Tapi mesti kenal sebab formnya sama lagi kan. Mesti Hairiah kan. Amin ya Allah. Ya amin ya Allah. Ni cerita-cerita je, cerita-cerita je. Cerita-cerita bagi orang kata ya Allah, keinginan kita yang sebenar. Tetapi yang susahnya tentang syurga ni adalah nak melayakkan dia ke dalam dia. Ya? Nak melayakkan kita jadi macam before after tadi. Sebab dia ada satu lagi after. Sekarang ni cantik sangat dah. Kalau compare dengan after jadi akhirat. Masa tu ya Allah, rentung muka ni. Rentung muka, tak ada nur, tak ada cahaya sama sekali. Ya? Dan bayang satu rambut besar mana? Rambut satu helai bulu bagi ahli neraka itu terbesar sebatang pokok tamak. Sebab badan ahli neraka akan dibesarkan. Mereka akan melalui proses transform. Ya, kita pun transform nanti. Sebab ahli syurga tingginya mereka tinggi Nabi Adam. Nanti bila tinggi Nabi Adam adalah 30 hasta. Siti 60 hasta. 60 hasta. Ya. Kalau tak nak tak perlu kekal jadi. Tapi nak mutakab ini tengok seorang metos jadi. Okey. Di kalau kita tengok dalam hadis lah, hadis. Tetapi ahli neraka masya-Allah, ahli neraka tu seorang sebab dia tak mereka tak akan mampu nak menampung azab melainkan dibesarkan badan mereka. Jadi sebab tu dia ada before after. So, after tu nanti dia terbuka. Ya, memang teruk. Jadi sebab tu kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir daripada ayat 23, 24 semua tu adalah akhirnya jazaa bima kanu ya'malun. Jazaa bima kanu ya'malun, yang merupakan balasan kepada apa yang mereka amal. Nampak tak? So dia point dia untuk dapat semua benda itu adalah ya'malun, apa yang mereka amal. So ya Allah, rezekikan kami amal. Ya duduk saja ya Allah nak jadi ahli syurga, before after dan segala macam buat, tapi duduk tak buat amal. Tak jadi. Kan? Oh nak dapat makanan tapi tak ada amal. Sebab akhir sekali tolong please, anda pada seluruh kesimpulan ayat itu adalah jazaan bimakan ya'malun. Itu dia center kepada message semua benda tadi. Sebab kalau kamu tak buat ya'malun, maka kamu tak buat. Dan Allah gunakan kalimah ya'mal present tense. Bin adalah now and nanti. So pada present, pada sekarang kena ya'malun. Apa amal kita sekarang? Kita dapat. Apa amal kita sekarang? Kita dapat. Amal kita sekarang tak dapat. So ya'malun adalah apa yang sekarang mereka amalkan. So kita soal yang mulai apa ya? So apa yang menjadikan kita dapat beramal? Apa? Taufik, Apa dia? hidayah dan Hidayah dan taufik. Jadi sebab itulah wajib kita minta setiap hari dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, jalan yang lurus, yang kami dapat yang adalah hidayah dan taufik. Jadi hidayah dan taufik yang menjadikan kami dapat beramal, mengamal amalan yang menyebabkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menambah pada 25, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Ya, dalam syurga tu satu benda yang kita takkan dengar adalah sesuatu yang sia-sia dan satu yang dosa. Ini tentang terutamanya percakapan dan perbuatan.
So kalau kita nak masuk dalam syurga, minggu sudah kita dah bincang kan, jangan cakap yang sia-sia. Ego pada cakap. So pada amal itu pada cakap, pada buat, cakap buat. Ya. So jaga percakapan, jangan sia-sia, jangan dosa. Jangan sia-sia, jangan dosa. Tak sia-sia dan tak dosa, semuanya boleh. Dah tanya dah khabar orang sebelah. Dan dah siapa ke orang sebelah? Jangan tak. Dah ke? Saya malam tunggu tak saya. Berarti aku bagi lama masa itu supaya saya faham. Baik. Maka sebab itu sikap kita di dunia, sebab apabila Allah kata yang malun, semua benda yang kita tak kaitkan tadi, dan sekarang adalah praktiknya adalah perkataan ahli syurga ialah salaman, salama. So semua yang keluar daripada perkataan kita sekarang di dunia yang malnya adalah walaupun yang malun, yang malun sekarang, tetapi nanti di akhirat adalah hujung sekali adalah salaman, salama, salama, salama. Maka salam adalah ucapan kita di dunia. So setiap manusia nak masuk syurga, maka sebab tu Nabi kata apa ni? La yu'minu ahadukum hatta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibbu li akhihi. Ini masalah tak sarapan, cuba dah lagi ni. Saya tak. Yang hadis Nabi kata apa? Muslimin atau yuhibbu li akhihi, itulah yang saya ada sayang dia sejahtera orang Islam dan lidahnya. Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sekali. Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Baik, alhamdulillah ya. Al-muslimun Man man salima muslimuna muslimun min lisanihi wa yadihi. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Terima kasih. Hadis yang sampai kepada kita daripada riwayat Imam Bukhari daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Okay. Baik. Maknanya adalah al-muslim, kata Nabi, ini baik kesimpulan dia. Seorang kita dijadikan orang muslim. Ya, siapa dia? Man salimal muslimun. Kalimah salimah, nampak salimah. Bagi orang-orang Islam yang lain sejahtera daripada lisan dan tangannya. Ya, lisan, percakapan kita ni, maknanya yang keluar adalah orang lain rasa sejahtera. Dan sejahtera terbagi pada dua. Sejahtera boleh kita terjemah secara pasif, boleh kita terjemah secara proaktif. Sejahtera tu boleh jadi pasif, jadi proaktif. Orang lain rasa sejahtera tu sama ada yang secara pasifnya adalah kita tak sakitkan dia orang. Itu sejahtera. Tetapi sejahtera juga adalah kita secara proaktif dengan sebab cakap kita dia orang jadi happy, dia rasa best, itu jadi sejahtera. Jadi minimalnya adalah tak sakitkan, maksimalnya adalah beri manfaat daripada percakapan kita. So salaman, 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 salaman. Baik. Jadi buat kesimpulan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang golongan muqarrabin ayat 11 sampai ayat 26. Okey, jom kita sambung pada ayat 27. Wa ashabul, sekarang cerita tentang ashabul yamin. Ya, ini just buat satu quote untuk kelas kita ni. Wa ashabul yamin yang tadi adalah golongan muqarrabin. Itu dia quote dia supaya nanti kita kan confused nak membezakan antara dua kumpulan ini. Maka golongan tadi digelar sebagai golongan muqarrabin. Dan sekarang adalah golongan abrar. Golongan abrar. Saya ambil kesimpulan daripada bagaimana ulama menerangkan dua kelompok ini. Baik, yang pertama adalah muqarrabin, yang kedua golongan abrar. Ya, golongan
golongan abrar. Baik, sekarang ada pun golongan abrar ini adalah golongan wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang alangkah mulianya golongan ini. Baik, golongan abrar ni alangkah mulia. Dan mereka berada di sidir. Ya, dalam Arab ni kalau mereka itu ada pokok sidir ni, maknanya satu benda yang tempat yang mereka boleh duduk. Tetapi pokok sidir di dunia dia ada berduri, tetapi sidir sana adalah makhdud. Ya, makhdud adalah gambaran bagi pokok yang orang senang bersandar, orang yang senang duduk di bawahnya. Iaitu pokok makhdud. Maka sidir ini sifatnya makhdud. Ya, di dunia sidir tetapi berduri. Ya. Jadi kalau kita dengar dia punya cerita pun dah lain daripada yang tadi kan. Yang tadi macam cerita tadi bermula dengan duduk, tetapi di atas dipan sofa-sofa yang terbuat. Tapi ayat ini bermula dengan duduk dengan pokok yang rimbun, yang teduh tak berduri. Nampak tak beza dia punya cerita ni? Kita nampak beza. Oh, punya golongan abrar ni syurga juga, dan Allah cerita juga. Tetapi kita dapati bahawa dia punya degree dia dah berbeza. Dia punya apa? Standard. Standar dia pun dah berbeza. Ya. Baik. Kenapa berbeza? Letak pada apa? Yang lalu tadi. Pada amal. Yang lalu. Kemudian disebut pula talhid mamdud. Ya. Di sini diletakkan tentang satu contoh, namanya buah pisang yang bersusun-susun buahnya. Ya, buah pisang yang bersusun-susun. Kalau yang tadi fakihatin kathirah. Kalau tadi fakihatin kathirah, maknanya buah-buahan secara banyak. Kathirah yang tak kathir. Tapi di sini Allah hanya buat satu contoh pokok, tetapi nak bagi tahu bahawa pokok itu hebat. Yang buah-buahan yang banyak. Wa dhillin mamdud, zil mamdud, ya, maknanya teduhan, dingin, nyaman. Ma'in masbub. Kalau tadi cerita tentang air, mata air, ni adalah air yang mengalir. So maknanya yang tadi tentang mata air, sumber yang dia punya mengalir. Ya. So kalau orang faham, tengok orang selangor malah tak nak cerita. So yang duduk kat muntahan tu, so air dia punya air mata air dia. Air dia macam mana? Jernih. Tapi bila dia turun sampai ke jerantung, masih hidup. Sebab dia tu dah terpeluk tak apa sedap. Jadi sebab tu ikan dalam tu dia mempengaruhi ikan dia. Kan? Ikan dia dah mungkin jadi lain. So kalau ikan mati di jerantung, di bawah lentahan, di dekat dengan tu, dia punya rasa dia lain. Ya. Kemudian kita mencari ikan di Sungai Gofar. Lepas tu kata ikan mati tak sedap. Jadi beza lah, beza. So nampak tak? Dia punya, sekarang kita nampak dia punya itu sumber tu. Ya. Kalau tadi Allah kata tentang sumber mata air, ya. Ma'in, Allah kata ma'in. Cerita tentang air daripada sumber asal dia. Tetapi sekarang ni ma'in masbub. Ya. Tapi bukanlah kata tolong saya cerita dia jangan kata golongan ni air dia macam air Sungai Gofar. Bukan. Ya. Tapi nak cerita beza di antara ayat yang Allah sedang ceritakan antara dua kelompok ini, ya. Ma'in masbub, daripada air yang mengalir. Sebab itulah kalau semua pergi kan makan ikan patin di jerantung. Tapi kalau dapat hijau sampai menemukan harga dengan sungai dah tak mahal. Tapi saya ni pun juga faham dia kata dia cerita tentang sebab ikan patin yang mahal, saya tak ingat apa sekarang. Ikan patin yang paling mahal namanya ikan patin moncong. Bukan ikan patin yang biasa kita makan. Dan dia punya harga dulu saya ingat 600 kilo. 600 kilo, 1 kilo. Okay. Dan saya ada kawan daripada China, kawan Cina lah, yang memang dia ambil ikan ekspor ke China dengan harga yang ekspor lain lagi lah, tapi dia dapat di sana harga 600. Tapi bila ekspor harganya sampai RM1,000. Dan memang dia ambil air itu dan dia simpan. Saya tengok di Kota Damansara
Sungai, dia kata air ni semua sungai-sungai di Ceratul dia. Sungai dekat dengan Kuala Tahan. Air di bawah air tu, dan ikan tu dia transit air lama. Sebab kalau dia transit lama, nanti dia punya air dah tak sedap, ikan jadi tak sedap. Orang sana makan tahu. Kita ikan yang sama, tapi air daripada yang sama, tetapi sebab dia dah recycle, dah bercampur dengan najis dia sendiri, lama-lama dia rasa tak sedap. Orang terlampau mungkin teliti aja. Yang kaki yang apa ni? Food makan kan? Kita kaki makan yang penting makan kan? Sebab tu akhirnya patin yang tak sedap pun sedap juga. Tapi alhamdulillah berlakulah saudara-saudara patin kan. Tapi kalau cerita je, boleh ke ni? Boleh. Saya pernah pergi Mekah. Yang bawah saya tu kan tahu lah dia Ustaz yang faham kan. Ustaz, hari ni kami bawa ikan patin. Masak patin kat Mekah. Jauh daripada jamaah kan. Jamaah tu kalau faham, jadi semuanya makan. Saya tak nak makan. Saya tak boleh nak makan. Bukan sebab tak memang, sebab kita dah biasa makan yang memang ikan yang sana. So bila lain sikit kita rasa macam tak lagi ya. Contoh ya, jadi ikan paling mahal patin muncul. Lepas tu ada jelawat, kelak dan segala macam lah dia dah buat. Tapi bila ikan yang sama dia turun di tempat yang lain, so rasa dia dan harga dia turun. Kalau kita tengok, kita pergi pekan, saya pun pergi pekan. Yang tengok gabung ikan ke patin kan, dan saya tengok harga dia murah. Dan harga itu bukan saja-saja letak. Once kita ambil beli, kita cuba masak, rasa dia dah jadi lain. Dan kita pun tak nak makan. First gigit tak boleh makan. Okay. Dan kononnya macam tu lah, kampung nak cerita apa lagi? Apa lagi ada macam yang sudah makan? Ikan je lah pun. Tetapi saya pergi ke Sarawak, ikan Sarawak lagi mahal. Tapi dia punya tempat yang kedalaman, dia punya sungai dia, dan dia orang ekspor terus ke Taiwan. Memang harga dia kalah ikan patin muncul. Harga main ribu-ribu. Tapi sebab kita tak biasa makan ikan tu, mungkin saya tak boleh nak nilai lah. Dan tak boleh beli pun. Nak test ekor tengok, boleh lah lebih mana RM5,000 Ustaz. Allah, RM5,000 saya kira baik, tapi murah ke apa. Baik, tu cerita je. Boleh dapat gambaran ni, nak ambil dia punya buku cerita dia. Ya. Okey, sekali lagi wa ma yamaskum. Okey, sekali lagi Allah di sini ceritakan juga sebab wa faqihatin katsira. Tadi Allah cerita, sekarang Allah cerita lagi la maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan sekarang dia angkat balik cerita supaya jangan nanti kita macam tadilah. Jangan kata bahawa abrar ni memang tak, maka kita tu la maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan dalam syurga itu la maqtu'ah ya, sebab biasanya semua benda di dunia dia pakai musim. Macam tadi saya dengar ada sahabat saya kata tak ada lagi buah, dia bunga je kan. Bila masalahnya sebab maqtu'ah. Apa sebab maqtu'ah dia pakai musim? Tapi dalam syurga tak ada jawapan mana. Wahai wildan, mana buah durian? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. So, nak ada. La maqtu'atin. La maqtu'ah maknanya tidak ada akan sebab musim yang menyebabkan buah tu tak ada. Ya? Wala mamnu'ah, dan tak ada mamnu'ah. Apa maksud terlarang? Kita sekarang mamnu'ah dah. Tadi maqtu'ah tadi maknanya bukan musim. Kita ni mamnu'ah dah. Contohnya bagi proaktif. Okey. Durian tadi. Supaya sahabat saya tu tinggal nanti. Jangan masuk buku saya. Okey. Saya nak tanya berapa banyak boleh makan? Okey. Kita nak makan kalau boleh satu bakul. Tetapi bila koyak, bila makan, ingat pesan doktor. So pesan itu mamnu'ah. Maknanya tak ada larangan makan lah. Tetapi kalau kita kata mamnu'ah, maknanya sifat badan kita pesan boleh pakar, maka berlaku mamnu'ah untuk makanan ini. Tetapi di sana jangan fikir Masya Allah, ya Allah nanti kalau tak ada musim.
terhalang. Tak ada benda yang menghalang. Sama ada memang makanan itu sendiri, saya katakan tadi secara pasif, terjemahannya adalah tak ada makanan-makanan yang bila makan jadi racun. Dan yang kedua adalah makanan yang memang sedap tetapi tak boleh makan. Kenapa? Sebab di dunia ada mamnuah dia. Akan ada tegahan-tegahannya, ya. Dan barulah Allah kita cerita daripada tadi sekarang wa furush marfu'ah. Allah cerita pula lagi. So cerita dia ada dua fasa. Dua fasa nak membayangkan bahawa itulah keadaan membezakan dengan yang pertama golongan muqarrabin, maka sekarang golongan abrar, syurga mereka wa furushin marfu'ah, dan tempat-tempat tidur yang ditinggikan keadaannya. Sebab secara biasa orang biasanya kalau susah dia tidur kat mana? Kat lantai je. Kan? So bila kita ada tempat tidur yang tinggi, ya, tempat tidur yang tinggi, saya ada kawan dulu lah. Dia punya tempat tidur, dia punya bilik dia, rumah dia banyak tingkat, so dia ada lift. Dan bukan jadilah lift dia. Dah sampai dah habis belajar, apa sampai kat atas. Dan dengan Cik Ati, biar masjid Cik Ati lah. Ya Allah. Dulu nak kita jaga kan. Oh, Masya Allah. Dia punya lift dia canggih bukan main. Macam lift tu. KCC. Yang KL Tower. KL Tower. Dia punya standard dia. Sekejap sampai kan. Kalau ini dia bawa ke KL Tower, saya rasa Masya Allah kan. Kalau kita pakai lift, kita di ke KL Tower lah, saya rasa. Okey, grup pertama masuk sampai ke atas, okey dah tutup dah ini. Mata lawatan dah habis. Tunggu balik ni. Ya Allah, tapi dah dapat macam itu susah kan. Orang Masya Allah, janganlah bersyukur kan. Atas tu, bagi rumah atas tu, bilik bagi atas tu lebih kurang besar dia lah, besar ni. Dan satu bilik atas dia, the whole adalah ruang tidur dia. Mana last atas dia tempat tidur dia. Dan dia punya bilik tu dia tidur saja. Dia baru bukannya di wa furushin marfu'ah, cerita rumah tu. Kemudian dia punya tempat tidur dia, sebab atas dia circle pakai gelas, dan gelas dia adalah tempered. Kalau secara semula jadi dia ikut cahaya masuk. Kalau dah pagi dia automatik buka, nak main buka, dia automatik buka. Dan dia boleh bangun nak tengok apa di KL. Maksudnya nak tengok ikram, nak tengok keramaian, nak tengok view bangsa, nak tengok view. So dia punya katil dia boleh pusing. Dia boleh pusing. Nak esok nak bangun nak tengok mana, nak tengok Gombak. Dia tinggi dan nampak. Jadi memang dia punya tu saya tengok memang tinggi lah ya. Dan dia punya tempat tidur dia silam dia memang. Saya difahamkan lah sebab saya tekan-tekan pula kan. Tekan-tekan memang dia punya laras suhu dia pakai air di bawah tu. Dan kemudian dia ikut suhu. Saya tak tahu macam mana kan. Tetapi dia mengatakan kat saya lepas tu adalah dia payah tidur. Itu yang saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur. Akhir masalah dia tak boleh tidur kan. Kita Masya Allah kan sudah tidur kan. Punya tenang kan. Ini tak payah atas dia. Tengah ada kursi keras warna biru ni tidur macam mana Masya Allah. Dah marah kan. Ini kan kawan kata kawan dia nak cerita dia. Baik, itulah dia ni ya. Wa fungsi marfu'ah dia bagi macam tu punya treatment pada body ketika tidur dengan laras segala macam. Tetapi dunia Masya Allah, akhirnya di end dia kata, dan rumah dia 4 penjuru ada dekat. Dia kata bila dia tak boleh tidur, paling sedih bila tengok jangka tidur. Jaga tidur, dia tak boleh tidur. Dia boleh cakap, oh saya tengok jaga tidur. Dia kata, ya Allah itu paling penting lah. Dia kata, kenapa dia tidur pusing kat dia tengok kan. Paling tak boleh tidur, pejam tak boleh. Masya Allah ya. Jadi sebab itulah dunia. Hakikatnya itulah dunia. Itulah dunia.
Tak apalah kita dapat yang macam kita dapat sekarang ya. Tidur kuatan tua-tua je kan. Tidur kuatan tua-tua je lah ya. Itu pun dah bila nak pergi ke Zat Syam nak ajak ke apa, Padang Besar kan. Boleh dah morong lagi tua-tua baru kan. Baik. Okey, kita dah sampai masa. Dan di sini Allah menceritakan tentang inna ansha'nahum insya'a, sungguhnya kami telah menciptakan mereka dengan ciptaan yang istimewa. Okey, macam kita kata tadi. Sekarang isteri, ya, kalau tadi diletakkan hurul ain, ya, ulama kata hurul ain adalah isteri. Ada ulama kata hurul ain adalah hanya sekadar pembantu yang darjatnya jauh di bawah kepada isteri. Dan di sini Allah menyebutkan tentang inna ansha'nahum insya'a faja'alnahunna abkara, dan kemudian isteri ini masya-Allah kami jadikan mereka abkaran. Apa abkar? Sentiasa dalam keadaan daru, ya. Sentiasa dalam keadaan daru, ya. Maknanya itulah keadaan seorang, ya, dalam dunia ni sekali saja, lepas tak jadi daru lagi dah. Tetapi di sana abkar, ya, abkar. Setiap masa. Maknanya itu keadaan apa dia punya fisiologi atau punya biologi seorang perempuan di sana nanti dia akan sentiasa menjadi seorang yang abkar. Ini Allah cerita ya. Dan yang part bestnya adalah urban atraba yang tetap mencintai pasangannya. Atraba dalam keadaan umurnya sebaik. Ya, urban atraba maknanya sifat dia adalah sangat penyayang. Ya, isteri ahli syurga ni misalnya. Sebab tu kalau nak masuk dalam syurga memang kena jadi isteri penyayang. So kalau di dunia isteri pemarah pada itu menghantu dan nampak dia macam tak ada harapan gaya dia. Sebab kalau di sini kalau cerita tentang isteri yang macam tu, sebab apa amal kita di dunia yang menyebabkan kita akan masuk ke sana kan dalam syurga macam tu. Kena praktis sekarang supaya jangan janggal nanti. Ya. Jadi masya-Allah jadi penyayang ya. Amin ya Allah, jadikanlah kami, isteri kami, pasangan suami kami ya. Kami bukan tak nak penyayang, tapi suami tak penyayang, maka kami tak penyayang. Itu je lah alasan yang kita pergi buat selain bukan. Macam mana kami nak penyayang ya. Sedangkan dalam hadis Nabi kata isteri ahli syurga, saya tengok saya tulis buku saya pilih hadis tersebut dan saya tulis dalam buku saya Arah Kehidupan, dan saya bawakan hadis Nabi SAW tentang nak kamu tahu tentang isteri ahli syurga. Ya, Nabi cerita tentang, bukan Nabi suruh pada sahabat, tapi nak cerita tentang isteri yang ketika dia tak senang pada kamu, tetapi dia tetap menyenangkan kamu. Ketika dia tak senang pada kamu, dia tetap menyenangkan kamu. Ini, ya, setiap masa tak senang. Maka dia ikut dia. Tak senang, terus respon tak senang. Jadi maknanya dia punya Allah. Saya rasa dalam hidupnya, saya rasa dalam hidupnya, puncaknya adalah pada saya lah, manusia paling hebat Siti Hajar. Kalau kita nak berdoa, kita nak belajar, Siti Hajar lah manusia paling hebat pada saya. Ya, manusia terhebat. Ya, sebab kalau dia, tetapi Nabi Ibrahim tu hebat lah, Khalilullah ya. Tetapi sebab Allah dalam Quran memang tak akan bercerita tentang wanita. Sebab dalam sosial, kalau kita duk sembang, saya sembang dengan Fad, dengan Ustaz, dengan Haji Imam, dengan Tuan Haji ya. Sembang tentang perempuan, tapi perempuan baik. Esok cerita tentang perempuan baik. Belum ni cakap apa? Allah cakap apa? Dia sembang tentang perempuan. Walaupun tentang baik, tetapi itu tetap tidak dianggap baik. Okay? Maka sebab itulah Al-Quran, kalau kita tengok bahawa Al-Quran tak banyak cerita tentang perempuan. Bukan kenapa? Sebab nak mengajar tentang adab. Tetapi bukan tak baik dari perempuan itu. Kalau kita tengok secara realiti, Siti Hajar sebagai baik, sambungkan datang insya-Allah. Jadi sebab nak rekod jam, saya pun dalam jam jadi korang lain dengan Arab ni lain sikit kan. Ya. Cepat. Beda. Baik semua yang dikasih sekalian. Yes. Okey, mohon maaf daripada saya semua yang dikasih sekalian. Okey. Baik, kita doa khusus pada sahabat kita yang bertolak pada Jumaat Kubur. Pun
Okey, siap ya. Semoga insya-Allah nanti 12 siang kita sampai sana, sampai turun ke mana? Madinah dulu. Madinah. Madinah dulu ya. Kita doakan